adalah license counselor berdaftar saya dan mempunyai perakuan amalan. Sebab tu dekat hujung nama ni ada KBPA. And then saya ada another professional certificate lah dalam mengendalikan tugas-tugas saya sebagai kaunselor ataupun pegawai psikologi. Alright. Ini saya akan share kemudian sebab banyak ni refreshment activity saya nak share dekat you all. Next week kita buat ni. Sebab saya dah buat yang lain tu kan. Okay. Saya akan skip ada a few. Okay. And then kita dah buat ice breaking sikit tadi. Kita dah berkenalan. Perkenalan ni lah nama aktiviti kita Round Robin. Nama asal program tahun pengajian ya. Dan saya dah buat refreshment activity untuk you all. Alright. Ini aktiviti lain ni kita akan buat nanti. Saya akan terus masuk kepada, boleh nampak kalau saya terlalu cepat nanti beritahu. Peraturan dan syarat yang perlu dipatuhi. Tadi saya dah beritahu juga ya. Untuk kelas saya kehadiran perlu 80% ke atas untuk membolehkan anda lulus ya. Jadi pelajar yang hadir ke kuliah melebihi 15 minit setelah kuliah dimulakan dianggap tidak hadir. Tetapi saya masih ada pertimbangan budi bicara sebab kita belajar secara atas talian. Saya memahami sekiranya kita ada masalah blackout, kita ada masalah gangguan talian internet dan mungkin juga ada masalah-masalah lain. Okey? Yang ketiga, ketidakhadiran disebabkan masalah kesihatan, perlulah menyediakan salinan cuti sakit untuk rekod saya dan juga pejabat pusat pembangunan pelajar. Okey, ketidakhadiran tanpa sebab akan diberikan surat amaran pertama, kedua dan ketiga. Seterusnya saya akan keluarkan dari kelas ini dan status anda ya adalah gagal. Alright, so please berhati-hati ya. Make sure you all hadir kuliah awal. Okay, make sure jangan ketinggalan kelas dan sebagainya. Okay, pakaian ni mengikut etika pakaiannya sesuai lah. Walaupun secara atas talian. Tetapi adabnya kita berguru atau berilmu, belajar ya. Kita kena pakai pakaian yang elok sikit lah ya. Alright, okay, yang kelima. Okay. Sekejap. Kehadiran kuliah secara atas talian perlulah secara QR code scan tadi. Okey, dan saya akan mengisi secara manual ya macam Haikal tadi sebab ada masalah yang boleh diterima lah, alasan yang dapat diterima. Seterusnya, sebarang rakaman gambar atau video hanya boleh dilakukan untuk tujuan pembelajaran. Tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan mengaitkan mana-mana pihak. Ini kita kena menghormati ya. Seterusnya, kehadiran ke projek khas adalah wajib. Tak hadir boleh gagal ya. Jika tidak hadir akan secara total kehilangan 40% markah. 60% markah lagi adalah ya daripada elemen-elemen lain yang saya akan terangkan nanti. Okey. Penglibatan aktif perlu dalam semua aktiviti seperti yang diarahkan bagi membantu anda mendapat markah yang baik bagi elemen-elemen yang akan dinilai. Saya akan kongsikan nanti apa elemen yang saya akan nilai. Okey. Saya takut saya terlupa, tapi saya boleh terangkan secara terus. Antara elemen-elemen yang saya akan terangkan ialah, okey, kemahiran komunikasi. Okey, sama ada komunikasi lisan ataupun yang kedua secara bertulis. Berdasarkan kertas cadangan projek khas yang you all akan buat nanti.
Kemudian markah yang dinilai juga dari segi hubungan dengan anggota kumpulan, mesti ada kerjasama di sini. Di situ ada 20 markah, termasuklah penglibatan di dalam aktiviti kelas, khususnya di dalam aktiviti projek khas. Yang tu saya tak nyatakan di sini, tapi saya terus terangkan kepada you all penilaiannya 40% di mana, 60% di mana. Seterusnya ya, 20% lagi markah. Okey. 20% markah ya. Dari segi pembentangan. Yang kedua, 20% lagi dari segi projek khas. Pembentangan terbahagi kepada dua. Pembentangan kertas kerja projek khas, kemudian pembentangan pelaporan setelah projek khas dilaksanakan. Kemudian saya akan menilai kemahiran bidang. Okey, penilaian yang pertama ialah setiap pelajar diminta membuat jurnal refleksi diri. Okey, yang ni saya akan terangkan lebih lanjut pada minggu depan. Tugasan individu berkaitan dengan jurnal refleksi diri, iaitu golden words me within me. Saya akan nyatakan nanti. Kemudian penilaian juga adalah dari segi kefahaman tentang kuliah yang saya akan bentangkan, di mana penilaian itu nanti akan dinilai dari segi refleksi yang you all apply dan masukkan di dalam laporan refleksi diri. Membina hubungan dan juga pelaksanaan tugas. Okey. Projek khas. Projek khas adalah 40 markah. Ini ya, yang nombor 8 ni. Di situ penyediaan kertas kerja tidak ada unsur plagiat. Original. Proposal ni daripada you all. Macam mana kita nak buat projek nanti. Kemudian mencapai objektif projek. Memenuhi etika kerja, dekat situ ada di situ ada kerjasama, hubungan di kalangan rakan-rakan ya. Kemudian kita tengok macam mana you all berkomunikasi dan sebagainya. Seterusnya refleksi individu di dalam e-portfolio. Jangan pening-pening, saya cuma sebut. Nanti kita akan nilai, saya akan terangkan satu persatu. Jadi untuk permulaan ini saya jelaskan dalam kelas kita pertama. You all jangan susah hati ya. Kita akan belajar 6 komponen utama. Okey, di dalam kelas, iaitu golden words, SWOT, reality check, SMART goal, boost up, keyakinan diri dan sistem kepercayaan diri. Yang kedua, projek khas. Yang ketiga, program di dalam Carnival Co-Curriculum. Alright? Okay. Itu adalah penilaian untuk dapat markah 100%. Kebanyakan pelajar kalau dia memberi komitmen ya di dalam menjayakan apa yang kita rancang dan sebagainya, komitmen dalam kelas, kehadiran dan sebagainya, tidak ada istilah gagal di dalam kelas saya. Alright? Okay, ini pengenalan kelas saya. Me Within Me ni adalah merupakan satu elemen dalam usaha ya. Saya membantu para pelajar ya.
Sebab yang ni kita belajar dalam kehidupan kita seharian. Dia tidak ada, sebab kita belajar dalam kelas, yang subjek yang kita belajar dalam kelas yang biasa tu mengkhusus kepada program ataupun subjek matters. Tetapi bila kita ambil co-curriculum yang diwajibkan kepada semua pelajar, saya nak maklumkan ya, kalau pelajar tak ambil co-curriculum, you all tidak boleh bergraduat. Make sure you all lengkapkan co-curriculum ni pada semester ni. Okey, sebab dia setahun sekali saja, satu semester sekali saja dia ditawarkan. Jadi hopefully jangan ada dalam kelas ni gagal ya dalam subjek PPD co-curriculum berkredit ni. Sebab tu elemen ni saya masukkan ya sebagai soft skill, sokongan soft skill kepada para pelajar dalam usaha menyerlahkan potensi dan personaliti diri. Kita tengok nanti kalau ada keluangan masa, okey, saya akan kongsikan kepada pelajar simple ujian personality untuk you all mengenali diri, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Yang simple saja. Sekurang-kurangnya itu sebagai panduan, okey, sebab dalam usaha kita nak membaiki diri. Tapi untuk makluman semua, bila kita nak buat ujian personality dan sebagainya, tidak ada betul dan tidak ada salah. Kalaupun yang berlaku tu memang signifikan dengan diri kita, mungkin ia secara kebetulan ataupun betul-betul berlaku ataupun sebaliknya ya. Alright. Ini Me Within Me ni saya kelas saya mungkin berbeza ya. Sebab ada kelas yang pengurusan stres, dia straight saja pengurusan stres. Ada yang belajar silat ke, badminton ke dan sebagainya. Tapi Me Within Me ni dia berkaitan dengan potensi diri ya. Tadi saya dah kongsikan kekuatan, bakat, daya kepimpinan yang ada pada diri you all masing-masing. Okey, sifatnya sangat eksklusif dan setiap individu itu sangat unik dan ditonjolkan melalui personality masing-masing. Jadi melalui bakat dan potensi diri ni, individu akan dapat memupuk keyakinan diri dalam diri, akan menjadi tauladan dan terserlah ciri-ciri kepimpinan. Yang pasti potensi dan bakat inilah yang akan membezakan anda semua yang ambil kelas Me Within Me ni berbeza daripada individu lain. Okey, ini adalah kelas yang saya akan ajar nanti. Okey, sekejap ya. Super duper me, within me. Yang pertama saya akan berkongsi slide pada next week. Sejauh mana anda mengenali diri, kenali personality diri, mahu serlahkan potensi diri untuk mencari perubahan yang positif dalam diri. Ingin tahu tenaga terpendam melalui teknik metafizik tarikh lahir, saya akan masukkan sedikit elemen teknik metafizik berdasarkan tarikh lahir masing-masing. Dekat situ pun kita boleh tengok kekuatan, kelemahan you all ya, pada zon apa. Ini bukan meramal masa depan ke apa, tak ya. Dia teknik metafizik ya. Numbering ya. Numerology, numerology, more or less macam tu. And then dalam kelas ni sama ada langsung ataupun secara tidak langsung kita akan berkongsi teknik untuk boost up keyakinan diri. Kadang-kadang kita belajar masuk tahun kedua, masuk ke tahun ketiga, tahun keempat, of course kita akan ada dia macam roller coaster, up and down kehidupan kita. So sekurang-kurangnya ilmu yang ada ni you all boleh apply untuk diri sendiri. Kalau jatuh, how to bangkit semula. How to find turning point semula. Kalau dah memang berjaya, sukses dan sebagainya, how to sustain dia. Macam mana nak kekalkan. Ataupun bila you all down,
tiba-tiba ambil subjek tak dapat makai grade yang memuaskan ataupun gagal dan sebagainya, nak buat FYP, projek tahun akhir, tiba-tiba ada masalah dengan tajuk, ada masalah dengan supervisor dan sebagainya, then it's time to you untuk recall balik apa yang you all ambil dalam kelas co-curriculum berkredit, dalam kelas Me Within Me ya. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Saya berharap sampai ke situ ya. Okey, ini saya nak kongsi teras yang saya sebut tadi. Ada yang ambil subteras di bawah keusahawanan, di bawah daya usaha dan inovasi, sukan, pengucapan awam, kesukarelawanan, khidmat komuniti, kebudayaan. Tapi subteras saya di bawah kepimpinan sebab nak develop yourself. Right? Ini markah tadi. Okey. Saya sebut-sebut tadi kan, ini markah. Markah lulus C. 45 markah. Tapi tak cantik lah. Kalau dapat A kan cantik, nanti grading pointer pun naik. Right? Keputusan adalah bergrade dan dimasukkan dalam pengiraan CGPA. Kalau dapat A, naiklah pointer sikit CGPA this semester kan. Itu yang penting. Alright, so ini aktiviti ni nanti. Untuk next week kita akan bincangkan tentang lantikan dan penubuhan jawatan kuasa. Untuk hari ini kita dah buat borang biodata, saya akan upload dalam e-lib nanti. Dan kita dah lantik ketua kelas dan penolong ketua kelas untuk semester ini. Terima kasih ya. Kemudian akan ada pembahagian tugas. Okey. Dokumen ni saya akan share nanti dalam e-lib. Kemudian make sure ini yang saya sebut tadi ya, LinkedIn. Sertai nama, serta email. Okey. Yang ini penubuhan jawatan kuasa. Sama ada esok ataupun lusa lah. Saya tengok keluangan masa saya akan menghubungi ketua kelas dan penolong ketua kelas, okey, untuk bersedia mengenai penubuhan jawatan kuasa bagi projek khas. Dekat sini kita akan lantik pengarah, timbalan pengarah, setiausaha bendahari ahli jawatan kuasa. Dia boleh dalam dua keadaan, satu sama ada ketua kelas dan penolong ketua kelas boleh terus dilantik sebagai pengarah dan timbalan pengarah ya. Dan kemudian ada lantikan yang lain-lain, ahli jawatan kuasa dan sebagainya. Ataupun keadaan yang kedua, kita maintain ketua kelas dengan penolong ketua kelas, tetapi untuk projek khas kita lantik orang lain sebagai pengarah, timbalan pengarah, seterusnya AJK yang lain. Alright? So, ini adalah skop-skop tugas. Alright? Yang mana yang ini saya akan share pada sesi pada next week. Tapi untuk pre-council lah ya, saya panggil pre-council, saya akan share kepada ketua kelas dan penolong ketua kelas. Right? Okey, semua tugasan di sini, task untuk jawatan kuasa yang dilantik nanti, okey, akan dinyatakan ya, akan diberikan ya maklumat apa tugas masing-masing. So lantikan AJK ya, selain daripada jawatan kuasa yang tertinggi tadi, semua pelajar dalam 36 orang kelas saya ni akan terlibat di dalam AJK yang dinyatakan di sini ataupun ada tambahan nantilah. Tertakluk dengan projek khas yang you all nak buat nanti. Yang you all nak propose. Okay? So, ini adalah tugasan-tugasan ya. Right? Jadi, pada masa yang sama,
Okay. Saya selepas kita membentuk jawatan kuasa ini, barulah kita akan pecahkan ya semua pelajar ya ke dalam grup bergantung kepada AJK yang akan dianggotai nanti. Okay. So ini pembagian tugas ni. Ini akan ada perubahan sebab kita ada 36 orang. So kita akan berubah nanti. Mungkin setiap kumpulan, kalau kita ada 9 kumpulan, mungkin kita ada 6 kumpulan sahaja ya. Tengok nanti jawatan kuasa ni ada berapa. Okay. Sekejap. Ini tertakluk ya kepada pengarah dan apa nama tadi? Penolong pengarah nanti. Ataupun ketua kelas dan penolong ketua kelas. Kalau ikut sini ada 5. So AJK tertinggi di sini sebagai satu grup. Okay, 1, 2, 3, 4 ni satu grup. And then the rest 5 jawatan kuasa ni satu grup. So kita ada 6 grup, which is kita ada 6 orang for each group. Itu tertakluk kepada, alright, tertakluk kepada you all masing-masing nanti ya. Okay. So dalam melaksanakan, sekejap ya. Okay. Untuk projek khas, okay, kelas ini akan berbincang mengenai apa projek yang you all nak buat dan perlu menyediakan kertas kerja. Kertas kerja ni perlu dihantar kepada PPP, Pusat Pembangunan Pelajar, untuk dibentangkan untuk mendapat kelulusan, untuk mendapat bajet. Semasa pembentangan nanti akan dimaklumkan tarikh dan masa, dan sekurang-kurangnya 2 orang wakil pelajar kelas kita akan hadir membentang. Tapi kertas kerja itu mesti melalui saya dululah. Kita akan bincang dalam kelas, kita akan bincang dalam grup untuk tengok apa projek yang you all akan buat ya. Jadi sekejap, hello Wi. Sekejap sekejap kami dia ada kelas. Okay, sekejap. Alright. Sekejap ya, saya berhenti sekejap. Saya ada staff saya menghantar dokumen di luar Sekejap je. Alright, kita sambung Okay. Maklumat-maklumat ni, you all jangan susah hati. Saya akan update daripada masa ke semasa. Sebab tu kita perlu membentuk jawatan kuasa kita ya bagi tujuan kelas kita nanti. Saya akan guide you all macam mana nak buat paperwork dan sebagainya ya. Dan semua ni saya akan guide you all. So jangan risau, jangan takut tengok banyak benda ni. Okay. Kita akan bincangkan lebih lanjut nanti dalam
grup kita dan juga dalam kelas kita pada minggu depan insyaAllah. So, memang hari ni pening-pening lalat sikit. Tak apa, aku fikir aku boleh dan melakukan. Okay? It should be no problem. Inilah proses belajar. Masih blur-blur lagi. Apalah nak dibuat dan sebagainya. So, no worries. Okay? Saya akan